Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik. Berdasarkan tugasan 2 PIMK 3083 iaitu pengajian fiqh, kami dikehendaki membuat kiraan bagi satu masalah pengagihan harta pusaka berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Jadi diharapkan dengan memanfaatkan teknologi dan fasiliti multimedia ini, kaedah pembelajaran yang kami sampaikan ini dapat memberi kesan kepada pemahaman pelajar khususnya dan masyarakat amnya. Jadi sebelum saya teruskan pembentangan pada hari ini, suka saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu terdiri daripada saya dan sahabat saya iaitu Amin. Nama penuh saya iaitu Muhammad Nurul Fadli Akmal bin Rosli. Manakala sahabat saya Amin ialah Nur Aminuddin bin Abdul Rashid. Kami berdua daripada 5 PISMP Pendidikan Islam 1, ambilan Jun 2020. Baik, bagi memulakan perbincangan kita pada hari ini, saya akan terangkan beberapa isi kandungan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kami akan menghuraikan definisi faraid. Yang kedua, kami juga akan menerangkan ataupun menghuraikan sedikit dalil faraid. Dan diteruskan pula dengan satu permasalahan yang telah kami cari, dan seterusnya kami akan terangkan langkah-langkah penyelesaian bagi masalah tersebut, dan akhir di penghujung pembentangan kami akan berikan satu penutup yang mana menyimpulkan keseluruhan perbincangan kita pada hari ini. Baik, jadi bagi definisi faraid, perkataan faraid dari segi bahasa mempunyai maksud yang banyak. Antaranya ialah menentukan, memastikan, menghalalkan dan mewajibkan. Menurut istilah syarak pula, faraid adalah pembahagian harta seorang Islam yang telah meninggal dunia, sama ada beliau meninggalkan wasiat atau tidak sebelum kematiannya. Maka harta peninggalannya akan dibahagikan kepada ahli warisnya seperti anak, isteri, suami, ibu dan lain-lain lagi. Menurut hukum Islam, harta yang dibahagikan kepada ahli waris adalah baki harta yang ditinggalkan setelah ditolak segala pembiayaan, pengurusan jenazah, hutang pewaris, zakat, nazar dan lain-lain lagi, dan wasiat yang dibenarkan oleh syarak tidak melebihi 1/3 dari jumlah harta. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa ilmu faraid itu ialah satu ilmu yang berkenaan dengan cara ataupun pembahagian harta seseorang Islam yang telah meninggal dunia, yang mana harta peninggalan tersebut akan dibahagikan kepada ahli waris-waris yang telah ditentukan oleh Islam itu sendiri. Itulah yang dikatakan dengan ilmu faraid. Dalil pensyariatan faraid boleh dilihat daripada sebuah hadis yang bermaksud, pelajarilah faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia. Sesungguhnya aku adalah manusia yang akan digenggam, yakni diwafatkan, dan sesungguhnya ilmu tersebut akan digenggam, yakni dicabut. Dan nanti akan timbul fitnah-fitnah sehingga nanti apabila dua orang berselisih mengenai pembahagian harta pusaka, tidak ada orang yang dapat menyelesaikan antara kedua-duanya. Riwayat An-Nasa'i. Berikut pula merupakan dalil faraid yang diriwayatkan oleh daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud,
Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Sesungguhnya, ia adalah setengah daripada ilmu dan ia adalah ilmu yang dilupakan dan ia adalah ilmu yang mula-mula akan dicabut daripada umatku. Riwayat Ibnu Majah. Jadi sekiranya kita lihat daripada riwayat An-Nasa'i sebentar tadi dan juga riwayat Ibnu Majah ini, ilmu faraid ini merupakan sebuah ilmu yang perlu dipelajari oleh manusia. Dan juga ilmu tersebut merupakan ilmu yang akan ditanya semasa kita mati nanti. Baik, seterusnya kita pergi pula kepada permasalahan dalam bidang faraid. Jadi, berdasarkan pencarian kami, satu masalah yang kami telah jumpa di laman Facebook ialah seseorang lelaki telah meninggal dunia dan beliau meninggalkan ahli keluarganya dengan jumlah harta peninggalan sebanyak RM100,000. Jadi situasi di sini kita lihat bahawa si mati ialah seorang lelaki dan beliau meninggalkan ahli keluarganya dengan jumlah harta peninggalan sebanyak RM100,000, yang mana RM100,000 ini telah ditolak segala hutang-hutang ataupun segala yang telah yang disepatutnya ditolak sebelum diagihkan kepada ahli-ahli waris. Okey, baik. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa lelaki tersebut yang telah meninggal itu telah meninggalkan ahli keluarganya, iaitu dia telah meninggalkan isterinya dan ia juga masih mempunyai seorang ayah dan seorang ibu, dan ia juga telah meninggalkan dua orang anak, yang mana seorang lelaki dan yang bernama Farhan dan seorang lagi anak, iaitu anak perempuan yang bernama Auni. Jadi mari kita lihat bagaimanakah cara pembahagian harta pusaka bagi situasi masalah ini. Jadi berdasarkan salah sila keluarga si mati, bagaimanakah harta-harta faraid ini perlu dibahagikan mengikut syariat? Namun, sebelum harta-harta faraid itu dibahagikan, terdapat beberapa perkara yang perlu diselesaikan sebelum membahagikan harta tersebut, di mana perkara-perkara tersebut dibenarkan untuk dibayar menggunakan harta si mati. Jadinya seperti yang kita lihat, saya telah memperincikan beberapa perkara yang perlu diselesaikan, iaitu yang pertama, kos pengurusan jenazah seperti mandi jenazah dan juga upacara kebumian, dan juga perkara seterusnya ialah merupakan hutang si mati, termasuklah pembayaran zakat, nazar dan lain-lain yang berkaitan. Jadinya setelah saya membuat anggaran, jumlah kos-kos tersebut adalah lebih kurang RM5,000. Jadinya kita perlulah mengira dan juga menolak harta si mati itu dengan jumlah kos yang telah digunakan. Jadinya RM100,000 yang merupakan harta si mati perlu ditolakkan dengan RM5,000, iaitu jumlah kos yang telah dibayar terhadap perkara seperti kos pengurusan jenazah dan juga hutang yang tadi, iaitu yang bersamaan kita dapat jawapan adalah RM95,000. Jadinya RM95,000 ini adalah merupakan harta si mati yang tinggal yang perlu dibahagikan secara mengikut syariat yang telah ditetapkanlah terhadap ahli-ahli keluarga yang ada. Daripada RM95,000 yang tinggal, maka harta si mati tersebut perlulah difaraidkan kepada ahli-ahli keluarga yang tinggal yang masih ada. Jadi setelah melihat kepada salah sila keluarga si mati, terdapat dua golongan yang mendapat manfaat daripada harta si mati, iaitu yang pertama golongan ashabul furud, yang kedua merupakan golongan asabah. Golongan ashabul furud terdiri daripada ayah, ibu dan juga isteri si mati.
Manakala golongan asabah pula terdiri daripada dua individu. Yang pertama, anak lelaki si mati, dan juga yang kedua, anak perempuan si mati. Apakah golongan ashabul furud ini? Golongan ashabul furud ini merupakan ahli waris yang paling utama dan didahulukan dalam pembahagian dan penerimaan harta pusaka berbanding ahli waris asabah dan juga dawi al-arham. Jadi dalam permasalahan ini, golongan ashabul furud ini diutamakan berbanding ahli waris asabah. Jadi terdapat 12 golongan dalam ashabul furud ini. Yang pertama, suami, dan seterusnya isteri, ibu, bapa, datuk, nenek, anak perempuan dan juga lain-lain. Jadinya di dalam permasalahan ini, golongan ashabul furud seperti yang kita ketahui terdapat 3 orang. Itu pertama, ayah, ibu dan juga isteri si mati. Jadinya ayah dan ibu akan mendapat bahagian sebanyak 1/6 daripada harta si mati yang bersamaan dengan RM95,000. Jadinya ayah akan mendapat 1/6 daripada RM95,000. Ibu juga akan mendapat 1/6 daripada RM95,000. Manakala isteri pula akan mendapat 1/8 bahagian daripada harta si mati. Saya pasti mesti timbul persoalan bagaimanakah untuk memperoleh 1/8 itu, 1/6 itu, mengapakah ayah dan ibu mendapat 1/6 tapi isteri mendapat 1/8. Jadi ini dibuktikan seperti mana dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa, daripada petikan ayat wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad, yang bermaksud dan untuk dua orang ibu bapa bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Samalah seperti dalam permasalahan ini, di mana si mati meninggalkan 2 orang anak. Jadinya 2 orang ibu dan juga bapa si mati mendapat 1/6. Manakala bagi isteri pula, Allah SWT telah berfirman dalam surah An-Nisa juga, tapi dalam ayat yang ke-12, dalam petikan فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ, yang bermaksud jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperolehi 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu. Samalah seperti kes ini, permasalahan ini di mana si mati meninggalkan 2 orang anak, maka bertepatan dengan ayat Al-Quran yang telah Allah berfirman, iaitu si isteri memperolehi 1/8. Ini merupakan cara pengiraan bagi golongan ashabul furud. Kita sudah mengetahui secara umum, secara ringkas bahawa ayah dan ibu mendapat 1/6 bahagian, manakala isteri pula mendapat 1/8 bahagian. Seperti yang kita lihat, cara pengiraan bagi ketiga-tiga individu ini. Okey, baiklah. 1/6 bagi ayah dan ibu. 1/6 itu akan didarabkan dengan 4. Mengapa 4? Kita perlulah menyamakan penyebut bagi kedua-dua pecahan tersebut, iaitu 1/6 dan juga 1/8. Jadinya bagi 1/6 dan juga 1/8, nilai yang sama merupakan 24. Jadinya untuk mendapatkan 24, 6 perlulah didarabkan dengan 4. Manakala penyebut 8 perlu didarabkan dengan 3. Dan kemudian pengangka pula turut akan didarabkan dengan nilai yang sama. Jadi bagi 1/6 akan didarabkan dengan 4 atas dan juga bawah bersamaan dengan 4/24, iaitu bagi ayah dan ibu. Manakala bagi isteri pula, pengangka dan penyebut akan didarabkan dengan 3 bersamaan dengan 3/24. Jadinya bagi ayah dan ibu, 4/24 itu akan didarabkan dengan 95,000 bersamaan dengan RM15,833.33. Manakala bagi isteri pula,
3/24 akan didarabkan dengan 95,000 yang bersamaan dengan RM11,875. Untuk mengagihkan kepada golongan asabah pula, kita perlulah mengira terlebih dahulu untuk membahagikan harta pusaka kepada golongan asabah, kita perlulah mengira terlebih dahulu baki harta si mati. Jadinya di dalam permasalahan ini, jumlah bahagian harta bagi golongan ashabul furud, iaitu ayah, ibu dan juga isteri si mati, bersamaan RM43,541.66. Maka bagi harta peninggalan si mati bersamaan RM51,458.34. Maka RM51,458.34 ini adalah harta yang akan diagihkan kepada golongan asabah. Okey, baik. Seterusnya kita pergi pula kepada golongan asabah. Jadi golongan asabah ini yang ada dalam situasi ini ialah seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Jadi pembahagiannya mudah sahaja, iaitu bagi seorang anak lelaki 2/3, manakala bagi seorang anak perempuan ialah 1/3. Okey, jelas kan? Jadi pembahagian ini adalah berdasarkan dalil yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayan, yang bermaksud Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Apa dia? Bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Surah An-Nisa ayat 11. Jadi berdasarkan dalil tadi, maka benarlah, iaitu bagi seorang anak lelaki 2/3, manakala bagi seorang anak perempuan dalam situasi ini ialah 1/3. Jadi selepas kita dah tahu apa pembahagiannya, kita darab pula ataupun kita samakan pembahagi bawah dengan uh, pengiraan yang diterangkan oleh Amin tadi, iaitu 24 kan. Jadi kita macam mana nak dapatkan 24 itu? Kita darab dengan 8. Jadi anak lelaki 2/3 darab dengan 8. Jadi bersamaan dengan 16/24. Bagi anak perempuan pula pun sama. Kita darab dengan 8, 1/3 darab dengan 8, dapatlah 8/24. Jadi jelaslah kita dah dapat bahagian yang sesuai, iaitu 16/24 bagi anak lelaki, manakala 8/24 bagi anak perempuan. Jadi pembahagian ini kita perlu darab dengan baki yang tinggal lah, setelah kita tolak untuk mak, ayah dan isteri tadi kan. Jadi baki yang tinggal tadi ialah RM51,458.34. Jadi senang saja. Bagi seorang anak lelaki dalam situasi ini 16/24, darablah dengan baki tadi, iaitu RM51,458.34. Dapatlah nilainya ialah RM34,305.56. Sama juga dengan anak perempuan, kita darabkan dengan baki. 8/24 kali RM51,458.34 sama dengan RM17,152.78. Senang kan? Bila dah ada pembahagian ni, senanglah. Lepas tu kita ada pula dalil kan. Jadi lengkap kat sini. Jadi habislah pembahagian. Tamatlah sampai situ saja.